الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير Alhamdulillah, sama-sama kita syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala masih kurnia nikmat nyawa kepada kita, boleh kita sama-sama berada di bulan Zulhijjah, di akhir hujung bulan Zulhijjah, dan juga tidak berapa lama kita akan masuk kepada bulan Muharram insya-Allah taala. Alhamdulillah, hidup manusia merupakan satu kehidupan daripada tempat ke tempat. Perjalanan manusia daripada alam dunia ke alam barzakh. Dan juga kalau kita klik kepada ulama-ulama, dia bagi kiamat dia ada dua. Yang pertama kiamat sughra, kiamat pesai kecil. Dia bersangkut paut dengan peribadi manusia. Dan juga yang kedua kiamat yang besar. InsyaAllah ta'ala pada malam ni, baru ni kita sudah bicara di dalam, kita sudah tadabbur Quran dalam suratul Insan, dan kita sudah habis dalam suratul Insan. Pada minggu ni kita akan tengok dalam surah Al-Qiyamah. Dalam suratul Qiyamah ni, sebenarnya kalau kita sebut Qiyamah ni, dalam surah lain pun ada. Dalam surah lain pun banyak Allah Ta'ala kecek dengan kiamah. Allah Ta'ala guna nama kiamah pun banyak. Tetapi dengan tidak cara umum, ada sikit-sikit je. Kalau sebut dalam surah ni ada kiamat, berkenaan dia kiamat 2-3 ayat. Dalam suratul Hajj Allah Ta'ala pun sebut berkenaan dengan kiamat 2-3 ayat. Tetapi dengan secara umumnya Allah Ta'ala dia kecek berkenaan dengan kiamat dalam suratul Qiyamah. Kalau kita klik kepada suratul Qiyamah, permulaan daripada ayat mula-mula tu nama dia buat manusia takut dah. Sehingga 40 ayat dalam suratul Qiyamah ni Allah Ta'ala kecek berkenaan dengan kiamat berlaku. InsyaAllah Ta'ala kita akan tengok dengan sekadar masa yang kita ada berkenaan dengan surah Al-Qiyamah. Jadi mula-mula sekali apabila kita klik kepada qiyamah, dalam Quran ni Allah Ta'ala gunakan nama bagi kiamat ni bukan sodak. Nama bagi kiamat ni Allah Ta'ala guna kalau nak bila dalam Quran tu banyak sangat. Bermula daripada nama dia qiyamah sendiri. Qiyamah sendiri. Orang beriman ni lagu mana? Bukan hanya orang semaya. Orang beriman ni alladzina yu'minuna bil ghaibi. Dia kena beriman kepada hari satu benda gaib. Benda yang dia tak nampak, benda yang dia tak tahu tu dia kena beriman. Seperti mana kita beriman kepada malaikat. Bapa kita beriman kepada malaikat, kita pernah nampak ke malaikat? Tak, kita tidak pernah nampak malaikat, tetapi oleh kerana datanya dengan wahyu Allah Ta'ala melalui Quran, dan juga datanya hadis Nabi SAW yang royak berkenaan dengan malaikat. Jin setan, kita tidak pernah nampak jin dan juga setan, tetapi kita beriman kata ada jin dan juga ada setan. Berdasar daripada Quran yang royak bahawasanya jin ada. Quran royak kata setan ada. Kita beriman. Ni orang beriman, dan juga satu beriman yang paling payah sekali. Hak ni lah. Hak pasal beriman kepada Nabi tu,
Kita tahu kata ni perkataan Nabi, kita benar dengan Nabi, beriman pada Quran. Kita tengok Quran, kita tahu Quran royak goning kau kita yakin dengan 100%. Tetapi di antara salah satu daripada benar yang diengkar oleh musyrikin Mekah, di antaranya dia engkar kepada kiamat. Dia engkar kepada kiamat. Engkar ni makna tak percaya langsung kepada kiamat. Sehingga dia perli pula kepada Nabi, dia nganying kepada Nabi. Dia ambil tulis, dia lepas depan Nabi, dia tanya, "Ya Muhammad, Muhammad, may yuhyil 'idhama wa hiya ramim?" Siapakah yang nak takutkan tulis yang hancur lebur? Pia nak jadi tulis hak hancur ni, mari wak we jadi takut serupa dengan kita asal. Pia Muhammad. Dia tanya Nabi, kerana apa? Dia percaya tak kepada Allah, dia beriman kepada Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Tanya musyrikin, tanya Abu Jahal. Abu Jahal pia jadi langit bumi, dia kata Allah. Tapi dalam masalah beriman kepada benda lain, dia tak beriman kepada Nabi. Dia tak beriman kepada hari kiamat. Kerana dia kira kata otak dia nak terima tak boleh kepada hari kiamat. Kadang-kadang misal kata saya kata satu perkara ni kita royak kepada fak kita benar yang tak boleh nak terima dengan akal fikir. Nak percaya kita tak percaya. Misal saya kata, ni misal je ni. Saya kata tengok tangan saya, setelah lagi tangan saya nak jadi cahaya, tubik cahaya. Misal main-main. Memang fak kita tak percaya. Sebab apa? Sebab benda tu kita tak tengok dengan mata. Satu kumpulan daripada manusia dia panggil ahli sains. Nak witiasak. Dia nak witiasak ni, dia tak percaya pada satu perkara kecuali benda tu dia kena nampak dengan mata, dia kena sentuh dengan tangan dia. Lalu tu kerolek ke banyak ahli sains, ahli kajian berkenaan dengan apa dia panggil berkenaan dengan witiasak ni, dia tidak beriman kepada hari kiamat. Apa? Kerana benda tu nak sentuh dengan tangan tak boleh, nak nampak dengan mata tak boleh, dan juga akal fikiran nak fikir tak boleh benda tu. Sebab tu saya nak ayat kepada kita semua, kita kena ingat molek kata imanu bil ghaib. Kita beriman kepada benda gaib. Kita jangan guna akal fikiran dalam masalah fikir. Hak ni bahaya sekali. Manusia yang guna akal fikiran beriman kepada hari ghaib, hari kiamat, berkenaan dengan malaikat, berkenaan dengan jin setan, kalau dia fikir dengan otak dia, nascaya dia tidak beriman kepada benda tu. Kita akan contoh yang paling mudah. Mata. Mata yang kita tu tengok semua, kita nampak belakang mata ni. Kalau tak buta lah, kita nampak belakang, kita tengok, kita nampak belakang dalam dunia Allah Ta'ala. Cuma saya nak tanya sekarang, adakah mata ada sekatel untuk tengok? Kopkit mata untuk tengok tu ada sekatel tak? Memang ada sekatel. Bukan semua mata nampak. Contoh, kita kata belakang balasah. Belakang masjid ni ada orang duduk jalan, contoh kata. Kita tanya kata pia duduk jalan. Memang mata kita tak nampak. Mata kita nak orang kata ada budak dua orang duduk jalan belakang masjid ataupun depan ni. Kita nak ayat kata ada budak dua orang duduk jalan, kita tak nampak. Kita kata lagu mana? Kita kata dengan kad keni, kita kata dengan kad daun, kita kira dengan sekadar boleh jadi. Tu je. Nak tunjuk bahawasanya mata dia ada kopkit untuk tengok. Selain dari apa dia panggil, apabila ditutupkan dengan satu perkara, memang kita tak nampak dah. Saya kata, misal kata kita kata tutup dia surat, kita kat tangan lomong di belakang surat ni. Orang duduk depan nampak tak? Ada mata belakang. Nampak belakang. Kita hanya nampak surat. Di belakang surat kita tak nampak ada apa. Nak tunjuk bahawasanya mata manusia dia boleh tengok sekadar kopkit yang mata boleh tengok je. Begitu juga masalah fikiran manusia. Bukan semua manusia boleh fikir belakang. Bukan manusia boleh fikir belakang. Cuba kita tengok di antaranya kejadian yang manusia boleh buat perahu. Berdasar daripada Allah Ta'ala yang ajar Nabi Nuh. Manusia boleh buat benda-benda hebat. Tu nak rakyat bahawasanya tersedia dia Allah Ta'ala ajar. Otak manusia ni kita nak fikir benar yang kita tak nampak tak boleh. Kita nak fikir melebih hak daripada sunnah Nabi yang Nabi rakyat lagu ni, kita nak pergi fikir lebih tak boleh. Contoh berkenaan dengan jin setan. Orang main rakyat kata kita nampak jin semalam. Gimana orang rupa jin? Oh, jin taring panjang.
Tangan panjang, kaki panjang, sepengah masa budak-budak dulu. Dia royak nampak hatu ni. Dia kata nampak hatu, lagu mana tu? Dia royak mata panjang. Hak tu dia panggil pemikiran otak yang tengok daripada satu perkara. Dia tengok dalam lakon. Dia tengok royak lagu mana? Lagu tu lah dia royak. Kerana bukan dia nampak sungguh. Manusia nak fikir dengan otak, benar royak tak boleh fikir. Kerana manusia tak nampak. Hatta Nabi sendiri. Nabi nak main royak lagu tu lagu ni. Kalau kita tengok kepada satu hadis, setan ni dia boleh buat jadi orang. Saya dengar tak? Setan ni dia pengerang jadi manusia. Satu kali dia pergi jumpa dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah ni, Nabi kata ya Abu Hurairah, setiap tahun ni kita ada zakat. Zakat fitrah. Zakat fitrah pada masa Nabi ni dia buat kelang. Kelang satu kelang ni dia taruh gandum, dia taruh beras, dia taruh benar dalam kelang tu. Tapi Nabi pun dia amanah kepada Abu Hurairah. Dia kata Abu Hurairah, ni anak kecil kelang, orang mas'uliyah tanggungjawab berkenaan dengan harta semua ni duduk di Abu Hurairah. Abu Hurairah tanggungjawab duduk di Abu Hurairah. Lalu tu Abu Hurairah pun jaga. Mari seorang lelaki. Mari seorang lelaki. Dia mari curi dalam kelang hak Abu Hurairah. Kelang hak Nabi lah. Dia curi hak kelang Nabi tu. Apa khabar Abu Hurairah nampak? Abu Hurairah nampak dia pergi dia. Dia kata, aku mana? Demo mari curi dalam kelang Nabi berani gitu lalu demo ni. Lalu tu Abu Hurairah pun dia royak kepada Abu Hurairah. Dia kata, kita ni perlu kepada makanan. Keluarga kita susah. Kita tak ada makanan. Anak kita berapa orang. Lalu tu Abu Hurairah pun lepas dia. Klik. Abu Hurairah lepas dia klik. Dia pergi semaya subuh. Abu Hurairah pergi semaya subuh. Nabi SAW sudah semaya subuh. Panggil Abu Hurairah, mari sini. Abu Hurairah pun pergi. Gapo ada gapo ya Rasulullah. Semalam dia mau buat lagu mana weh terhadap seorang lelaki yang mari curi dalam kelang hak kita ni. Abu Hurairah kejut. Tahu mana Nabi ni? Kita tak ada royak piya dak. Muka baru berlaku malam baru. Tak ada duk regel kat orang. Kita lepas pada tu tidur selalu dah. Khabar-khabar Nabi mari tanya kata, "Buat lagu mana?" Dia kata, "Ya Rasulullah, seorang lelaki tu jawab kata, dia tak ada makan ni, dia susah, dia lagu tu, dia lagu ni, terpaksa aku kena lepas dia." Nabi kata, "Malam ni dia mari pula." Nabi tu, bukan Nabi tahu benar bukan Nabi tahu benar tapi Allah Ta'ala yang royak kepada Nabi. Lalu tu lah. Mari pula malam ni tu Abu Hurairah kata, kalau aku pergi malam ni, nak pergi sungguh dia malam ni. Molek mari tengah malam pula dah. Begitu juga supa dengan hari malam yang pertama. Mari curi pula dah. Abu Hurairah pergi main halu dah. Malam ni tak boleh hari dah demo. Demo tak boleh hari dah. Lalu tu lah dia royak kepada Abu Hurairah. Dia kata, mu tak nyanyi kau kat aku Abu Hurairah. Aku ni susah makan ni tak ada, anak ramai. Bini aku duduk sore rumah. Lepas tu mu nak jong kau aku duduk kat daerah lagu ni. Lalu tu lah. Abu Hurairah pun lepas dia kali yang kedua. Dia pun klik. Mari kali yang ketiga pula. Dia Abu Hurairah pun pergi jumpa Nabi pula. Pergi jumpa Nabi. Nabi ayat kata aku mana malam. Dia kata begitu juga ya Rasulullah. Tapi dia mari alasan kepada aku ni. Buat aku nyanyi kau dia. Lalu tu Nabi kata aku mana. Malam ni dia mari pula. Mari pula malam ni. Apakah Abu Hurairah klik pun. Meteng lah malam ni. Moga kadang-kadang nak tahan buka. Kalau ibarat kata. Moga kita tahu dah kata tuai pia. Nak pergi sor lah. Lalu tu lah. Apabila malam yang ketiga tu pergi jumpa dengan Abu Hurairah pakai pergi situ lalu dah. Lalu tu lah. Jawab soalan. Tanya oleh apa dia panggil? Abu Hurairah pun tanya malam yang ketiga. Agu mana demo ni? Dia pun royak kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah. Sesungguhnya aku nak royak kau mungsa perkara. Dia royak agu mana? Dia kata sesungguhnya aku ni ada satu cara nak buat lagu mana witak siri aku mari. Dia royak kepada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah tanya kata gapo dia? Dia kata demo kena baca ayat Al-Kursi. Ayat Al-Kursi ni
ayat yang kita selalu baca lah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum tu. Lalu tu lah Abu Hurairah pun lepas dia pergi royak kepada Nabi. Tanya Nabi tanya, lagu mana Abu Hurairah? Dia pun jawab kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, orang tu diajar aku dengan satu perkara. Aku lepas dia dengan sebab dia ajar aku. Dia kata, minta wi lepas tapi aku nak royak satu perkara tak siwi yang mari malah yang kepak. Abu Hurairah Nabi tanya kata, gapo dia ajar kamu? Abu Hurairah pun royak kata, semalam dia ajar aku, dia kata suruh baca ayat Al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Sehingga akhir ayat. Nabi kata, benar tapi dia bohong. Nabi royak kepada Abu Hurairah, benar tapi dia bohong. Kita nak jawab ke mana? Benar tapi bohong. Lalu itulah Nabi pun royak kepada Abu Hurairah, sesungguhnya benar yang dia ngajamu, kalulah mu tak sewi yang mari malah yang kepak membaca ayat Al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tetapi dia bohong oleh kerana dia bukan manusia. Dia setan. Dia setan. Tengok ni benar gaib yang Allah Ta'ala nak mai royak kepada Nabi. Bukan makna kata cerita ni dia berlaku bang endak, tapi Allah Ta'ala nak royak kata bahayanya setan, dia boleh pengrang jadi manusia. Dia boleh buat jadi manusia. Khususnya masa kita dekat nak mati. Masa kita nak mati ni, Allahu Akbar, dia ni cekak dengan kita, nak sayang sangat dengan kita. Apa nak tipu kita? Nak mari tipu kita, nak mari royak kepada aku adalah Rasulullah. Aku adalah mak kamu mati dalam agama Nasrani. Mu nak mati dalam agama Islam. Mak ayah kamu mati dalam agama Majusi. Mu nak mati dalam agama Islam. Ini kita takut ni. Ni nak ayat kata benar gaib. Mati. Benar gaib. Ramai orang tak percaya kepada mati. Tak percaya kepada mati makna kata bukan dia tak percaya kata mati ada. Dia tak percaya kata lepas daripada manusia mati, manusia kena azab ataupun manusia akan dinikmat oleh Allah Ta'ala. Dua tu je. Kalau manusia tak kena azab, manusia boleh nikmat dari alam barzakh. Sebab tu benar ni hak saya duduk royak adalah benar gaib. Ni orang beriman. Bukan hanya wa yuqimus solah, dia bayar semaya, dia bayar zakat, beriman dah. Tak. Wa yu'minuna bil ghaibi. Dia kena beriman kepada benar gaib berapa persen? Kalau kita beriman 30, tak beriman 70, tak boleh. Benar gaib 100. Kalau 1000 kita kena beriman kepada benar gaib. Tak boleh kurang beriman kepada kiamat sikit lagi betul kau Tuhan nak jadi manusia semula ni. Boleh jadi kau fok kita ni hacus. Mungkin ni kih jahiliah, dia mikir dengan otak dia. Dia mikir dengan otak boleh jadi kau. Fok kita cuba fikir dia masa dia kalau mari duduk ramai-ramai ni, kalau kecek benar-benar hak tak ada nas, tak ada dalil ni, dia sedap. Muhammad mai royak kat kita, fok kita nak hidup semula lepas pada mati ni. Cuba kita ambil tok nenek kita seorang suruh Muhammad hidup tok nenek kita. Kita nampak sikit kata tok nenek kita hak mati dah, hidup semula. Baru kita nak beriman kepada Muhammad. Tu nak ayat kata berkenaan dengan hari kiamat, kita tak usah guna otak lah. Tak usah guna kata ada kedok, tak usah guna kata kalau ada lagu mana. Kerana Allah Ta'ala sudah royak dengan gambaran yang jelas bahawasanya itu adalah gambaran pada hari kiamat. Bagaimana? Di antara dalam suratul Hajj, Allah Ta'ala royak manusia apabila hancurnya dunia, manusia apabila Allah Ta'ala hancurkan matahari, manusia apabila Allah Ta'ala hancurkan langit bintang, semua ni keadaan manusia wa antum sukara, Tuhan kata. Manusia duduk dalam mabuk, bukan mabuk dengan sebab manusia kaya minuman, tapi mabuk oleh kerana manusia tak boleh nak terima keadaan yang dahsyat, sangat dahsyat. Ini Allah Ta'ala duduk royak. Sehingga setara mana? Al-Murdi', orang tino yang sentiasa kasih kepada anak dia. Orang tino ni kalau kita pergi tanya dia duduk ngandung 9 bulan, kita suruh ambil anak yang duduk atas dukung lepas tu, dia tak sanggup. Dia tak sanggup orang tino. Tak kata orang tino, orang jatuh pun kita sanggup ambil anak kita kemah. Tetapi oleh kerana keadaan yang dahsyat pada hari kiamat yang Allah Ta'ala gonye bumi, Allah Ta'ala hancur bulan, Allah Ta'ala hancur bintang,
membawa kepada manusia yang duduk di atas dukung, manusia duduk dukung anak, sanggup lepas anak tu. Allah, dahsyat dia. Dan juga yauma yaj'alul wildana syiba, seorang budak beranak tu biasa orang mu'itah. Orang ada ubah ni, dia dua alamat. Mula-mula alamat tua. Kita tengok ubah sebab tua. Kita tengok kita ada ubah tu tua tu. Yang kedua, kalau muda ada ubah dengan sebab mikir banyak. Serabut membawa kepada ubah juga. Seperti mana Nabi SAW, seorang sahabat mari tegur Nabi. Seorang sahabat dia kata apa dia panggil? Nabi kata syayyabatni, membawa kepada aku ni berubah. Nabi kata berubah Nabi bukan dengan sebab tua, tapi berubah Nabi oleh kerana Nabi tengok ayat berkenaan dengan kiamat. Nabi berubah mikir banyak. Sebab tu kita tadabbur Quran ni, kita kena, bukan makna kata hari ni ngaji lepas dak, tetapi kita kena tadabbur dengan sungguh-sungguh tadabbur Quran. Allah Taala duduk ayat kat kita, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Quran ni sedap. Allahu akbar. Insya-Allah kita akan tengoklah beberapa ayat yang kita dalam suratul Qiyamah yang Allah Taala duduk ayat berkenaan dengan kiamat. Apabila kita klik kepada nama kiamat, mula-mula sekali Al-Qiyamah. Hak ni nama ni kita nampak hebat dah. Qiyamah nampak utuh belah-belah dah. Allahu akbar. Dan juga banyak di antara nama dia Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah pun nama bagi kiamat juga. At-Tammatul Kubra, nama bagi kiamat juga. As-Sakhah, nama bagi kiamat juga. Dan juga saya tak sebut banyak lagi nama kiamat. Kalau kita tengok dalam Quran, nama yang bersangkut paut dengan kiamat, Allah Ta'ala tunjuk tak guna nama bagi kiamat. Allah Ta'ala guna banyak nama bagi kiamat. InsyaAllah kita akan tengok di dalam surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah tidak ada fadilat khusus. Secara khusus, mai ayat fadilat berkenaan dengan surah kiamat tak ada. Dia baca surah kiamat pada malam Sabtu, dia akan apung dosa oleh Allah Ta'ala, tak ada. Dia baca surah kiamat sebelum nak tidur, Allah Ta'ala nak video lagu tu, tak ada. Tetapi dengan secara umum, Allah Ta'ala sebut bahawasanya berkenaan dengan Quran. Kita baca Quran, kita baca surah kiamat, kita boleh pahala. Dan juga surah kiamat ni, saya nak wifak kita tadabbur sungguh-sungguh surah kiamat. Bapa? Kerana 40 ayat kecil hak kiamat saja, tak masuk hal lain. 40 ayat ni kita kena tadabbur, wicerak, kalau boleh ngapa. Kalau boleh hafal. Kerana apa? Kerana surah ni yang kita kira kata apabila kita ngaji surah kiamat naik ubah kita. Oh, ngaji surah kiamat naik ubah kita ni. Bapa? Oleh kerana kita terasa lalu takut kepada azab Allah Ta'ala. Manusia ni, Allahu Akbar. Saya nak sebut hidup manusia, perjalanan manusia ni, dia jalan, dia ada tujuan. Dia nak pergi pada satu tempat. Kalau orang tu jalan dengan tak ada tujuan, nak kata aku mana? Pergi mana demo? Tak tahu. Pergi yang mana-mana. Dia tak ada hidup manusia ni, orang Islam khususnya, Allah Ta'ala dia ambil Quran, dia nak tunjuk kata manusia, tempat manusia gisin. Kalau kita pergi mana-mana, zaman dulu tu pergi dengan gamuk je. Nak pergi surat lekor depan, lekor belakang. Gamuk terakhir ni dulu, pai tak tulis, misal kata, sesak boleh lekor. Zaman lah ni pula dengan maju. Telefon ni ambil naruh pergi siapa mana-mana, seluruh dunia kita boleh pergi. Kita buka je, royak nak pergi mana. Kita pecek kata kita nak pergi sini, di atas apa tepat. Ni dunia yang maju. Begitulah Quran, dia nak bawakan manusia kepada tempat yang Allah Ta'ala cedek. Semua fak kita ni bukan fak dunia belakang ni. Semua fak kita berdasar daripada berdasar daripada syurga Allah Ta'ala. Nabi Adam daripada syurga. Tapi kerana musuh Nabi Adam setan, Iblis, lalu tu dia tipu Nabi Adam, kita sanggup nak kena tipu atas dunia supaya Iblis, supaya setan tipu kita. Kita kena akal Allah Ta'ala.
Setan ni dia jong gamuk kecek dengan Tuhan. Dia kata, Tuhan, mu nak masuk aku dalam dengan aku tak apa. Tapi dengan satu syarat, mu aku umur panjang, aku nak eri anak ada semua untuk masuk dengan aku, Allah Ta'ala. Sebab tu perjalanan dunia ni, kita kerja yang tak sama. Makan berahi tak sama. Orang Tino berlainan orang Tino. Anak yang tak sama belakang tu Harry. Tetapi tujuan yang kita kena pergi tempat yang sama. Allahu Akbar. Kita pasal diri tak satu hari 3 jam. 3 jam diri. Misal kata orang jadi tahan boleh kata, oh kita diri 4-5 jam boleh jadi. Ada orang pasal diri 24 jam. Cuba kita gambar hari kiamat ni, hari Tuhan kecek. Hari kiamat ni manusia diri dalam surah, satu surah nama dia Suratul Jasiyah. Surah Jasiyah ni Allah Ta'ala tunjuk gambar bahawasanya manusia ya diri Allah kau lama telajak. Diri tu tunggu apa tu? Bukan dia tunggu untuk nak cari makan ni. Bukan dia tunggu untuk nak buat satu perkara. Tapi dia tunggu untuk nak terima amalan dia. Siapa kau lembek lutut-lutut pada hari tu terpaksa dia kena jatuh lutut dia di depan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Lalu itulah ingat molek kata perjalanan kita untuk nak pergi kepada kiamat. Kita ngaji suratul insan, kita tahu dah tujuan hidup dalam suratul insan royak kat kita. Dan juga selepas daripada tujuan hidup, kita kena pergi kepada tempat yang kita nak hidup yang kekal dan abadi. Tempat yang kita hidup kekal abadi, tidak ada syok sikit abuk. Demo ni kalau pergi akhirat sikit lagi, duduk akhirat 20 tahun kena mati pula. Tak ada. Tak ada kata mati. Tak ada. Orang panggil kata akhirat sikit lagi merupakan satu tempat yang bagi manusia yang jelas. Kufur, kufur. Beriman. Dia tak ada golongan yang ketiga. Munafik, dia masuk kepada kufur juga. Sebab tu kita kena beringat dalam perjalanan hidup kita, hak mana perjalanan hidup tak kena dengan agama, hak tu kita kena patut beringat lebih banyak sekali. Kalaulah benda ni tak kena, kita tahu benda tak kena. Kalau benda ni kena, kita guna benda kena. Kerana apa? Kerana kita beriman kepada hari yang Allah Ta'ala duduk royak berkenaan dengan hari kiamat insya-Allah Ta'ala. Kita akan tengok ayat dalam suratul Qiyamah. Suratul Qiyamah 40 ayat sahaja. 40 ayat kalau kita ngapa, Allah, kalau kita ngapa ni, kita kata 40 ayat, kita tak kata 40 hari. Kita boleh buat tak? Sehayat sehari. Lepas tu suratul Qiyamah dia tak serupa dengan surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ni alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum, panjang. Tapi suratul Qiyamah anak je. La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bil nafsil lawwamah. Ayat dia pendek-pendek. Cuba kita azal. Kata, aku nak ngapa? Bapa saya suruh ngapa? InsyaAllah setelah lagi kita akan tengok beberapa sesanya manusia yang tak ngapa Quran, manusia yang tak say kepada agama, sehingga sesat Allah Ta'ala rakyat bahawasanya kumpulan manusia yang Allah Ta'ala duduk cerita dalam suratul Qiyamah. InsyaAllah Ta'ala. Bismillah. Kita akan tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Allah Ta'ala buat mari permulaan dengan satu apa dia panggil sumpah yang Allah Ta'ala tak pernah sumpah semacam ni. Sebenarnya Allah Ta'ala dia nak sumpah, dia mula dengan huruful qasam. Huruf qasam. Kalau ni orang ngaji bahasa Arab dia faham lah. Cuma saya nak kita faham mudah-mudah kata Allah Ta'ala dia buat mari suratul Qiyamah, dia nak tunjuk kepentingan surah Qiyamah, dia nak manusia tahu kata manusia kiamat ni dekat dengan manusia. Sepengah saya royak saat ni kata kiamat ada dua. Yang pertama kiamat sughra. Kiamat sughra berkenaan dengan peribadi manusia. Tidak ada walau seorang manusia yang mati hidup semula. Tak. Abellah tu mati dah. Tapi hidup semula dia. Tak mati tu. Kalau sebut kata mati, dia habis dah. Nafas dia, jiwa dia, roh dia tobek daripada tubuh dia. Tu makna mati. Dan juga tidak pernah berlaku dalam dunia orang mati hidup semula. Kecuali, ingat tak biar? Memang ingat tak biar? Nabi ke apa? Nabi ke apa? Nabi Uzair. Nabi Uzair.
Kita biasa dengar belakang kayak contoh yang cerita dia. Ingat tak saya biasa royak tak? Biasa royak tak? Kalau tak biasa royak, nak royak. Memang? Ingat tak cerita dia? Kalau tak saya pun sebab mengajar banyak tempat. Kadang-kadang tak biasa royak, nak royak kau buat kita. Ingat tak? Saya biasa royak tak? Tak biasa royak. Baik. Sebelum dengan masa ni kalau tak ada pun dah insya-Allah kita lebih banyak minggu pun tak ada masalah. Seorang manusia Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran berkenaan dengan seorang Nabi. Sini dia ada khilaf pendapat ulama. Ada ulama kata dia bukan Nabi. Ada ulama kata dia sebagai orang soleh. Ada ulama dia kata dia sebagai Nabi. Tapi ala kullihan ni tak ada masalah. Bukan benar kita kena tekan, bukan benar kita kena kecek. Kita katalah kata dia jadi seorang Nabi ataupun jadi seorang soleh. Nama dia Uzair. Uzair ni seorang lelaki yang mahir dalam kitab Taurat, saya tak silap. Masa tu kitab Taurat dekat-dekat nak kena ngenak kepada orang tu. Sebab kitab Allah Ta'ala daripada langit tu 114 hutih buah. Tetapi yang kita wajib tahu beriman dengan secara umum, yang pertama 4 kitab. Yang pertama Taurat, Injil, kita tak ada kena beriman. Isi kandungnya dalam kitab Taurat kata lagu mana, kita tak ada kena bahas dak. Kita beriman pada kitab Taurat. Kitab Taurat kata lagu mana lagu ni? Tak ada kena bahas. Kerana beriman dengan secara umum je. Kita Injil, kita kena beriman, kena percaya, bukan tak boleh kata orang kita Injil ni kepada orang Nasrani. Kita tak beriman kepada kita Injil, tak boleh. Dengan secara umum kita kena beriman. Dan juga kitab yang ketiga, kitab Zabur. Kitab Zabur kita kena beriman. Dalam kandungnya kitab Zabur ada berapa juzuk, ada berapa ayat, tak ada kena kecek. Dengan bahasa apa tak ada kena kecek. Tetapi dengan secara detail, dengan secara so kita kena beriman secara umum dan juga kita kena beriman secara so dalam ni, iaitu Quran. Orang ni kata, aku ni tak percaya orang mati hidup semula. Tak percaya makna kata dia kufur pada Quran. Kerana ayat ni Allah Ta'ala sebut sendiri. Allah Ta'ala kata lagu mana? Au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Tak kalau ada satu kali seorang lelaki, Allah Ta'ala tak sebut nama dia, tapi ahli tafsir mai royak kata dia nama Uzair. Satu kali ni dia jalan, dia naik seekor keldai dia. Bahasa sia dia panggil lah, aluh pada kuda sikit. Tak. Seekor keldai dia naik. Dia tengok kepada qaryatin, satu kampung. Ahli tafsir pun kata pula kampung tu nama dia kampung Palestin. Di Baitul Maqdis pada masa tu pada masa Uzair merupakan satu kampung wahia khawiyatun ala urushiha. Lagu mana? Makna kata kampung ni tak serupa dengan kampung kita lah. Kampung kita ni ada masjid, ada orang lalu, ada orang jalan, ada orang duduk jual. Tapi kampung pada masa tu merupakan kampung orang tak ada seorang pun, rumah utuh, manusia tak ada. Tengok ni kalau hujan turun pun basuh habis rumah ni. Kampung ni tak ada orang, hang lain. Lalu tu Nabi Uzair dalam perjalanan dia kata, qala anna yuhyi hazihi Allahu ba'da mautiha. Tak leh kau Tuhan dengan kehebatan Allah ni, dia nak mari wi jadi satu kampung ni wi jadi kelik semula. Wi jadi kampung ada orang ramai. Wi jadi kampung ada ciwit-ciwa tumbuh tanam. Tak leh kau. Dia tak kamtang kepada diri dia sendiri, dia tak rakyat ke orang. Lalu tu Allah Ta'ala pun bui dia pergi kepada satu tempat. Dia turun daripada, kerana perjalanan ni bukan dia nak pergi tempat dekat, dia nak pergi tempat jauh. Dia nak pergi tempat jauh, dia cadai air, dia cadai roti, dia cadai buah kurma, dia cadai makanan dia. Lalu tu apabila dia sampai kepada satu tempat letih, penat, dia berhenti, dia ambil keldai dia tamat. Dia ikat di pohon tamat kau misal kata. Dia ikat. Lalu tu apabila dia ikat siap, dia pergi duduk nak nyana atas batu. Allah Ta'ala kata fa amatahullahu mi'ata amin.
Lalu Allah Ta'ala mematikan Nabi Uzair. Amatahu ni makna mati. Lagu mana mati? Mati tak ada roh. Roh tubuh hancur, tu mana mati. Fa amatahu Allah. Maka Allah Ta'ala matikan Nabi Uzair. Berapa lama? Mi'ata amin. Selamanya 100 tahun. Allah, ni nak ayat kata, kita nak fikir dengan otak kita tak, dia tak boleh fikir dengan otak muka hak ni bijaknya Allah. Allah Ta'ala nak buat lagu mana kerana Allah. Apa dah tu? Kita tengok dalam ni sikit, takut silap ayat, dia. Marra. Lalu tu lah Nabi Uzair tadi lalu tu lah Nabi Uzair tadi dalam perjalanan dia ikat khilda dia tidur nak berehat. Allah Ta'ala kata fa amatahu Allahu mi'ata amin. Lalu Allah Ta'ala mati Nabi Uzair 100 tahun. Oh, ni jahiliyah. Masa tu jahiliyah guling dengan cerita ni. Apa? Allah hidup mati semula. Apa ni? Mati dah hidup semula. Oh, tak boleh jadi belakang ni. Lalu tu lah marinya ada tafsir kata malaikat, qala kam labist. Tanya Nabi Uzair tadi apabila Allah Ta'ala cukup 100 tahun, Allah Ta'ala hidupkan Nabi Uzair semula. Allah Ta'ala tanya kam labist. Berapa lama dia mau guna masa hak semenjak daripada ikat tali keldai tadi, dia mau duduk berehat nyana di batu ke? Berapa lama weh? Qala labistu. Nabi Uzair pun jawab, dia kata, aku guna masa berehat, aku guna masa untuk tidur tadi. Berapa lama? Yauman, sehari je. Sehari. Lalu tu mari pula au ba'da yaum. Asyik dah lah. Supaya kita kata kita tidur lama, misal kata kita tidur lama bangun pak tu tarik mata tak ada. Misal kata tarik mata tak ada, kita berasa apa? Baru tidur 5 minit baru. Padahal kita tidur tu ke hari dah. Orang tanya kita berapa lama tidur, kita tarik mata, oh tak ada baru tidur 2-3 minit tadi. Boleh lelak molek pak tu khabar. Begitu juga Nabi Uzair, mula-mula dia kata, aku guna masa dalam tidur aku ni yauman, sehari. Bahawa dia tengok baju dia tengok pakaian dia tengok kham apa dia panggil fresh dia ni, apa dia panggil gagah dia ni, dia kata au ba'da yaum. Tunjuk kata dia tak cerak, kata dia tidur sehari ke setengah hari. Lalu tu malaikat kata aku mana? Qala bal. Tak. Bukan sehari, bukan setengah hari. Labista mi'ata amin. Kamu guna masa dalam tidur, dalam mati tadi selama 100 tahun. Kalau kita ni kejut geger tak? 100 tahun. Nabi Uzair pun mari tak percaya diri dia. Dia kata lagu mana aku ni 100 tahun. Tubuh badan masih gagah. Serupa dengan dia. Kalau kita kuku kena kerak tak itu? 2 hari dah tak kerak kuku, kena kerak. Pas ni 300 tahun kuku tak panjang. Bulu hidung pun tak panjang, rambut pun tak panjang. Dia mari berasa pelik. Lalu tu Nabi Uzair pun tak percaya. Dia kata, lagu mana 100 tahun? Maka malaikat kata, fanzur ila ta'amika wa syarabika. Kamu cuba tengok kepada ta'amika, makananmu. Allahu Akbar, tengok makananmu. Dia klik tengok kepada makanan, tengok roti yang dia bawa tu, dia kata, tak pun noh. Kau cerak dia. Tengok air, biasa air ni dia kena naik gogak kau, kena naik lumuk kau gitulah. Kalau roti kau dia kena naik cara kau. Bawa dia tengok, dia kata, kau yakin aku? Malaikat kau yang kata 100 tahun, aku tak percaya hak malaikat. Apa? Kerana apabila aku tengok air, apabila aku tengok roti, masih support dia. Lalu itulah malaikat kata lagu mana? Wanzur ilal himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Uzair, kamu cuba tengok kepada binatang, seekor binatang khilda dia, himar dia, linaj'alaka Allah Taala kata linaj'alaka ayatan linnas, akan jadi tanda kepada manusia semua yang tak percaya kepada seorang yang mati 100 tahun Allah Taala bangkit. Lalu tu apabila dia tengok kepada khilda dia,
Dia tengok kepada lah dia, hancur lebur, tak nampak tubuh badan. Tak nampak. Lalu tu apabila dia tengok, dia yakin dah lah. Malaikat kata dia mati 100 tahun tu, dia yakin. Dia kata, oh sungguh aku ni mati 100 tahun dah. Wanzur ilal izami. Wanzur ilal izami kaifa nunshizuha. Cuba kamu tengok kepada tulang hak khildah tadi, tulela tadi, kaifa nunshizuha. Allah Taala kata, bagaimana Allah Taala mari takut tulang hak hancur lebur, hak Nabi Uzair nampak dengan mata dia kata hancur lebur, bagaimana kau Allah Taala nak takut? Summa naksuha lahma. Lalu Allah Taala nak masuk daripada tulang yang kering kotor, Allah Taala buat masuk daging. Begitu Allah Taala buat naik kulit keledai tadi, falamma tabayyana lahu, apabila Nabi Uzair dia boleh tengok dengan mata sendiri, qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Dia tahu dah kata, oh sungguh-sungguhnya Allah Taala boleh hidup manusia walaupun mati 100 tahun, walaupun mati 1000 tahun, Allah Taala boleh klik supaya dengan dia. Air tak ada punah, roti tak ada punah, buah tamar tak ada punah, tapi keledai yang Nabi Uzair naik hancur lebur. Allah Taala takut naik sosok. Khabar-khabar Nabi Uzair dia naik keledai sekali lagi, dia lalu kepada kampung di Baitul Maqdis. Dia kata, ni aku berasa pasal tengok kampung ni. Berasa pasal tengok kampung ni. Khabar-khabar kampung tu adalah kampung yang dia tanya soalan, kata, wahiya khawiyatun ala urushiha. Tak boleh kau Tuhan nak jadi kampung ni jadi kampung maju, kampung ada manusia. Hari tu Nabi Uzair 300 tahun lepas pada tu Nabi Uzair jalan, oh manusia ramai dah. Satu riwayat kata apabila dia jalan tu, dia pergi jumpa dengan orang kampung. Dia kata, pasal dengar tak orang nama Uzair? Oh, dia kata Uzair mati 100 tahun, kita cari orang pe kampung pakat cari tak jumpa, 100 tahun lebih dah. Lepas tu jawabnya dia kata, aku adalah Uzair. Oh, tak usah nipu lah, Uzair mati lama dah. Tengok orang tak percaya, muka mati. Hidup semula punya nak percaya khabar-khabar. Nabi Uzair kata, tolong tunjuk kepada aku di manakah rumah Uzair dulu. Orang tunjuk kata, pergi depan lekak tu, dia pergi jumpa seorang hamba dia. Hamba dia tu masa dia tinggal tu, hamba dia tua dah. Tapi apabila dia tinggal 100 tahun tu, hamba dia tu siapa kau? Riwayat kata mata ni buta dah. Lanyuk-lanyuk mata. Dia pergi jumpa dengan hamba dia, dia kata, pasal dengar ada orang nama Uzair. Dia kata, pasal dengar tapi lama dah. Dia jadi toke aku dulu. Dia kata, dia Uzair. Hai, kok mana demo mai kata demo Uzair? Aku 100 tahun duduk tunggu Uzair ni tak pasal dengar suara hayat. Kabar-kabar mari hari ni mu kata mu Uzair. Lagu ni. Uzair ni apabila dia minta doa dengan Tuhan, Allah Taala terima dia. Nak minta apa? Dia kata, minta aku ni nak mata nampak. Aku nak tengok kata mu Uzair sungguh ke tak. Kabar-kabar dia akak tanya, Nabi Uzair pun sapu mata dia. Mata dia nampak cerah. Dia kata, oh ni adalah Uzair. Mati 100 tahun. Nabi Uzair pun royak ke dia, aku mati 100 tahun. Dia beriman kepada Nabi Uzair. Aku mati 100 tahun, Allah Ta'ala hidup aku semula. Molek pak tu, dia royak kepada Uzair. Dia kata, anakmu Uzair. Anak hak Nabi Uzair tu ada. Sore tu, lo ni duduk jadi ketua kampung. Dia piping Nabi Uzair pergi jumpa dengan anak dia. Anak dia tengok orang muda, anak tua pada ayah. Ni. Anak dia tua pada ayah. Apa? Kerana 100 tahun hak Nabi Uzair mati tadi, Allah Taala tak tukar rupa sikit abu. Tak ada kata Nabi Uzair tua rambut kau panjang, dak, serupa dengan biasa. Ning Allah Taala nak tunjuk apa? Allah Taala nak tunjuk kata manusia gagah, manusia hebat, Allah Taala boleh buat. Satu hari Allah Taala boleh bangkit dengan keadaan manusia gagah hebat setara tu. Lepas tu mana jahiliah tak beriman kepada Quran? Tepat mana hak wak jadi Quran ni ada cut bokprong hak jahiliah. Apabila dengar Quran, Allah sehingga Nabi kata, wak marilah hak muayat kata Quran ni ada bokprong mana. Wak mari kata Quran, mana tepat cut bot hak Quran. Hak Quran kecek dak kena. Hak Quran kecek wak jadi tak setuju dengan raya-raya. Dia tak boleh raya. Padahal cerita Nabi Uzair kalau dia nak kan, dia boleh kan Nabi. Dia orang kata, oh tak boleh jadi. Tapi apabila dia senyap, oh sungguh. Kerana cerita ni diroyak kepada
Orang pada masa tu lama dah. Allahu Akbar. Lalu tu kita sambung. Allah Ta'ala kata hak tu nak ayat kata manusia ni menghadapi mati belaka. Hak tu kiamat sughra, manusia kena mati belaka. Peribadi semua mati. Dan juga yang kedua hak pasal kubra. Manusia pasal kena mati ke mana mati pasal Allah Ta'ala tunjuk dengan rupa yang jelas. Allah Ta'ala gapo dia panggil bumi ni hancur lebu. Tak ada. Sehingga Allah Ta'ala kata langit gapo dia panggil bulan bintang tak ada dah, tak ada hancur lebu. Allahu Akbar. Lalu tu Allah Ta'ala mai kata sebut dalam ayat yang pertama la uqsimu biyaumil qiyamah. Allah Ta'ala sumpah dengan hari kiamat. Allah Ta'ala ni dia kanok nak sumpah dengan gapo atas dia. Layak bagi dia. Apa? Kerana kiamat milik dia. Dia nak kiamat bila sehingga Nabi dia tak royak kat Nabi. Dia tak royak. Musyrikin Mekah mari tanya Nabi Muhammad, bila kiamat cuba royak hari kiamat bila? Kita nak berasa nak tahu pak berapa. Tapi Nabi kata, aku tak tahu. Kul ilmuha indallah. Kamu royak Muhammad bahawasanya ilmu berkenaan dengan kiamat di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak jadi kiamat bila? Tentu kena beriman kata ada. Tu ayat yang pertama. Lalu tu Allah Ta'ala buat mari ayat yang kedua. Allah Ta'ala kata wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan betul-betul benar-benar Allah Ta'ala pun sumpah dengan jiwa al-lawamah. Allahu Akbar. Jiwa lagu mana jiwa lawamah? Kalau kita tengok dalam Quran ni kan. Dalam Quran ni kalau kita tengok di antaranya nafsu. Kita sebut nafsu, bahasa kita dah tu. 3. Yang pertama dia panggil nafsul lawamah. Nafsul lawamah ni iaitu nafsu yang suka celo. Suka celo lagu mana? Oh, jahatnya aku. Oh, bapanya aku lagu ni. Tu nafsul lawamah dia panggil. Sekali lagi kita nak tengok lagu mana nafsul lawamah. Yang kedua dia panggil an-nafs ammaratu bisu. Nafsu yang membawa kepada kejahatan. Itu yang kedua. Nafsu yang pertama, nafsu yang suka cela. Nafsu yang kedua, nafsu yang bawa kita kepada jahat. Kita tengok benda ni, molek kita curi. Tu nafsu yang membawa kepada jahat. Seperti mana dalam kisah Nabi Yusuf ada sebut. Dan juga nafsu yang ketiga Allah Ta'ala sebut dalam suratul Fajr, iaitu nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Hak ni kita nak ni. Hak ni hak kita duduk cari dalam hidup kita, nafsul mutmainnah. Mana-mana manusia yang jumpa obat ataupun dia telah obat nafsul mutmainnah, dia senang dunia dan juga akhirat. Bapa? Kerana Allah Ta'ala garanti dengan nafsul mutmainnah. Di dalam suratul Fajr Allah Ta'ala kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa-jiwa yang tenang. Allah Ta'ala kata lagu mana? Irji'i. Kembalilah kamu ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kepada Tuhan kamu, kepada Allah, dengan keadaan Allah Ta'ala redha kepada dia. Ni kita nak ni. Allah Ta'ala redha. Sehingga redha setara mana Allah Ta'ala kata, fadkhuli fi ibadi. Kamu masuklah wahai hamba-Ku, wadkhuli jannati. Tengok, nafsu membawa manusia ke syurga Allah Ta'ala. Kadang-kadang nafsu manusia hak pasal jahat. Nafsu ammaratu bisu tu. Lagu mana dia fikir, kalau lagu ni fikir kok jahat semua. Hak tu nafsu pasal jahat tu. Nafsu yang kita kena minta jauh daripada nafsu jahat. Kita tengok selipar orang lawan ni kalau kita boleh curi. Jalan belakang tu. Hak tu nafsu pasal jahat. Kalau kita boleh tipu orang, hak tu nafsu jahat. Walaupun kita tak ada royak, tapi kita buat dengan perbuatan kita, dia masuk dalam nafsu yang jahat. Hak ni kita minta jauh. Kerana nafsu yang jahat ni, Allahu Akbar. Tak ada obat yang nak mari perobat nafsu kita ni. Sebab nafsu ni satu perkara benar liar. Dia benar liar, tak boleh manusia nak pergi nafsu. Kalau kita tengok misal kata dalam telefon kita buka, dia nak ada benar-benar tak molek. Kadang-kadang kita sanggup untuk tengok apa? Sebab nafsu. Sebab nafsu. Lalu itulah Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala mai royak dalam suratul Qiyamah, Allah Ta'ala kata wala uqsimu bin nafsil lawamah. Allah Ta'ala sumpah dengan nafsu yang sentiasa, apa dia panggil? Lawamah ni makna kata peranam. Duduk peranam semua kepada diri dia.
Lalu tu ulama pun kecek dalam sini ni ada dua. Yang pertama pasang orang berimeh. Orang berimeh pun dia kena ada juga nafsul lawamah. Lagu mana? Iaitu nafsu yang dia buat satu perkara ni, dia marah kepada diri dia. Dia cela kepada diri dia. Misal kata, hak ni Allah Ta'ala nak tunjuk akhirat ni. Tapi di dunia pun kalau kita guna pun boleh. Misal kata hari ni kita sedekah sekut. Baik. Kita klik sampai rumah, Allah bakponya aku sedekah sekut. Kalau aku sedekah 2 kut. Kalau aku sedekah 100 kut. Ni nafsul lawamah. Hak tu hak pasal orang berimeh, hak pasal molek. Tapi nafsul lawamah, hak orang tak comel tadi dia cela kepada diri dia lagu mana? Aku buat jahat, dia buat jahat. Oh, mujur buat agun ni. Dia mujur dia buat jahat. Mujur kita curi, kalau kita tak curi anak tak boleh makan. Hak tu dia panggil nafsul lawamah juga, tapi dia ada cabai dua. Hak molek dengan tak molek. Allah Ta'ala tarik kiamat dengan nafsul lawamah ni. Allah Ta'ala nak tunjuk manusia, apabila manusia klik kepada Allah Ta'ala, lagu mana manusia nak cela kepada diri sendiri. Orang berimeh pun dia cela kepada diri dia hari kiamat sikit lagi. Lagu mana? Apabila dia tengok amalan dia, dia tengok semaya dia tengok semaya duha dia tengok puasa dia cela. Oh, sayangnya aku puasa dulu, aku tak ada puasa sungguh. Sayangnya aku duduk atas dunia dulu, aku sedekah 10 kut je. Sayangnya aku duduk atas dunia dulu, aku buat, orang panggil kata tak ada piangpa dengan, kerana dia kita tengok akhirat tu penuh dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar dia celalah dia sendiri. Oh, kalau aku duduk atas dunia dulu ni, kalau aku boleh ngapa Quran. Ni kita sikit lagi kita nak cela kepada diri kita kerana kita tak hafal Quran. Klik akhirat sikit lagi, oh saya aku ingat kulhu je. Saya aku ingat kul a'udzu birabbin nas je. Saya aku tak ngapa surah Al-Baqarah. Sayanya aku tak ngapa surah Ali Imran. Sayanya aku tak reti Quran. Saya belaka apa? Kerana dia nampak dah kebenaran di hadapan mata dia. Lalu tu an-nafsul lawamah bagi orang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia cela diri dia, Allah jahatnya aku. Aku dulu jahat. Sehingga jahat aku tengok kejahatan aku yang ada di akhirat sikit lagi. Nak buat lagu mana? Nak klik kepada dunia semula. Allahu Akbar. Ni Allah Ta'ala duk tarik bahawasanya kiamat dengan nafsu manusia ni, manusia kena jaga dalam masalah nafsu manusia. Sebab manusia nafsu ni adalah perkara yang liar. Kita nak pegang dia tak boleh, nak jaga dia tak boleh. Sebab tu insya-Allah Taala mudah-mudahan Allah Taala kita boleh jaga nafsu kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Yang kita nak tadi, nafsu yang ketiga yang Allah Ta'ala sebut dalam suratul Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tengok dalam satu ayat Allah Ta'ala kata, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ni hak pasal jiwa hak tenang ni, jiwa tenang. Satu ayat Allah Ta'ala kata manusia ni tak ada pergi dengan harta benar, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang pergi dengan hati dia sejahtera. Hutang dengan orang tak ada, marah kat orang tak ada, serabut dengan benar-benar perkara pelik-pelik pun tak ada. Dia pergi dengan hati dia sejahtera. Mati seolah kata kita ibarat mudah-mudah mati boleh pejam mata. Orang tua dia guna ibarat tu. Oh, dia mati pejam mata molek. Apa? Kerana habis dah saka dia wasiat habis dah. Hutang-hutang dia bayar habis dah. Semua perkara tu dia habis. Apa? Orang tua kita dia guna ibarat kata mati katuk mata. Hak pasal mati tak katuk mata tu. Kadang-kadang orang tua kita dia ibarat juga. Oh, mati tak ada katuk mata weh. Apa? Anak dia duduk sana tu. Tengoklah anak dia lobby ke aku mana. Dia kadang-kadang dia ada benda tu. Sebab tu kita nak kepada nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Tenang ni serabut pun tak. Tenang tak ada kata membawa kepada manusia serabut tak ada. Sebab hakikat manusia dunia kalau dia duit banyak, tenang. Kita boleh kata tenang. Dunia dia kata dia boleh buat belaka. Dia nak zina orang, tina berapa orang dia boleh buat. Dia nak buat gapo atas dunia tak ada orang lari dia. Dia boleh buat. Tetapi kalaulah hati dihadapi Allah Ta'ala dia tak tenang, mari harta banyak pun tak padai dan tak cukup dalam nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena jaga masalah hati, nak wui tenang. Nak wui tenang, nak buat apa mana? Tengok orang suka wui maaf kat orang. Wal afi, apa ni Allah Ta'ala sebut wal afina anin nas. Tengok orang dia maaf kat orang. Dia tengok orang nak balas dengan dia. Dia kata tak ada gapo, dia senyum dengan orang. Ni
Susah manusia nak buat. Sebab tu kita kena buat masalah ni. Orang ni nak marah kat kita kata tak apa marah. Dia nak marah lagi, kita beri maaf kat dia. Cuba kita tengok dalam dunia sekarang lah ni, nak marah siapa kau boleh akak bedai, bunuh pergi mari, Allahu Akbar. Satu perkara yang kita boleh tunjuk bahawasanya manusia di hari ni kau sehari demi kau teruk kerana apa? Kerana nafsu, apa dia panggil? Nafsu yang jahat. Sebab tu Allah Ta'ala pun dia rayak. Kita ambil satu ayat lagi dah insya-Allah. Allah Ta'ala kata ayahsabul insanu allan najma'a idhama. Ni Allah Ta'ala buat mari ayat yang ketiga. Allah Ta'ala tanya kata, manusia, musyrikin. Ayat ni bukan hanya turun kepada musyrikin, manusia semua. Quran ni kita kena ingat. Jangan kata kita orang Islam, Quran untuk orang Islam tak. Quran ni kafatan linnas, seluruh manusia. Orang kafir dia kena tahu Quran. InsyaAllah kalau dia tahu, dia dapat hidayah daripada Quran, dia akan turun Quran. Lalu tu Allah Ta'ala kata ayahsabul insan, manusia duduk seka kok allan najma'a idhama, bahawasanya tulang yang Allah Ta'ala hancur. Kerana apabila mari kecek akhirat ni, musyrikin Mekah suka bela-bela dah. Apa? Kerana tak percaya. Lalu itulah dia Allah Ta'ala kata, manusia yang tak percaya bahawasanya Allah Ta'ala nak beripung tulang manusia ni, nanti tengok. Tak apa tak percaya. Dari mana waktu dia tak percaya? Tadi cerita Nabi Uzair cukup dah untuk dia nak percaya. Nabi Ibrahim alaihissalam, satu kali Nabi Ibrahim alaihissalam ni, orang mari tanya dia, orang mari kecek dengan dia, Ibrahim, mu duduk kecek mati lepas daripada manusia hidup ni mati. Lepas tu aku ni mu tak pasal tengok bagaimana kau mati dan juga manusia hidup lepas pada mati, tak pasal tengok. Panha berimej kepada hari kiamat bukan panha semenjak masa Nabi saja. Belum pada ni Nabi Ibrahim pun ada dah. Sehingga orang tanya Nabi Ibrahim royak kepada Tuhan. Nabi Ibrahim ni dia royak kepada Tuhan. Dia kata lagu mana? Nabi Ibrahim dia kata wa iz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ibrahim betul-betul dengan Tuhan. Dia kata, Tuhan, boleh tak tunjuk kat kita weh kita tengok lagu mana Allah Ta'ala nak hidup orang yang mati ni. Bapa? Kerana comti pada masa tu orang pakat comti Nabi Ibrahim tak saya berimej kepada hidup lepas pada mati. Lalu tu Nabi Ibrahim pun apabila dia kecek dengan Tuhan, Tuhan tanya dia, qala awalam tu'min, Ibrahim tak berimej kau kata lepas pada mati ni ada? Qala bala, aku berimej, aku percaya kata lepas pada mati ni ada. Nabi Ibrahim ni, walakin liyatma'inna qalbi, dia kata tetapi aku nak hati aku ni tenang sikit. Tenang lagu mana? Orang mari tanya aku boleh jawab kata Allah Ta'ala nak hidup lepas pada mati lagu ni. Lalu tu Allah Ta'ala kata lagu mana? Qala fakhuz arba'atan minat tayr. Ibrahim ambil 4 ekor burung. Cari burung 4 ekor. Nabi Ibrahim pun pergi cari burung 4 ekor. Fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Lalu tu Allah Ta'ala perintah Nabi Ibrahim sembelih 4 ekor burung tadi. Nabi Ibrahim pun sembelih 4 ekor burung. Lepas pada tu Allah Ta'ala kata Ibrahim mu cicir burung, jadi tak serupa belakang kaki duduk sana, hak ni duduk sini. Dia cicir 4 ekor burung mari duduk topok sama berdarah belakang. Lalu tu Allah Ta'ala kata summa ja'alna ala kulli jabalin minhunna juz'a. Mu ambil burung sikit topok ni mu gitak atas bukit ni. Mu turun bukit ni pula ambil topok ni gitak atas bukit ni. Mu ambil topok ni gitak atas bukit ni minhunna juz'a, tak sama belakang. Lalu tu Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim pun buat turut Tuhan berapa? Nak tengok lagu mana Tuhan nak hidup manusia lepas pada mati. Lalu tu Nabi Ibrahim buat, Allah Ta'ala kata summa du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Ibrahim, cuba panggil burung hok meleh dia tadi, mengkucar dia dalam basah tadi, mengitak atas bukit, panggil dia. Summa du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Nabi Ibrahim panggil seekor burung, burung mari tu bae naik atas tangan Nabi Ibrahim. Allahu Akbar, ni Tuhan nak tunjuk mudah-mudah. Nabi Ibrahim tak percaya lagi kalau Allah Ta'ala boleh hidup mati burung 4 ekor. Hak pasal hancur bu, hak tu mati kerak tanah situ, hak ni mati kerak kena bom mati tanah sini. Lepas tu tak boleh jumpa. Allah Ta'ala kata tak.
bagi Allah ni mudah je 4 ekor burung Nabi Ibrahim mari kucar cicir tok tempat yang tok sama, Allah Taala boleh klik kepada tempat yang sama. Begitulah Allah Taala boleh hidup manusia lepas daripada mati. Lalu tu Allah apabila Nabi Ibrahim tengok lagu tu, wa'lam annallaha azizun hakim. Oh, hebat Tuhan. Waktu kita tak nak ambil ayat mana hok pasal tak percaya. Tak percaya kepada mati, tak percaya kepada hidup lepas pada mati. Tak ada dah. Allah Taala tunjuk dalil yang jelas insya-Allah Taala dengan suratul Qiyamah nak buat kita rapik dengan Quran dan supaya kita ni boleh tadabbur Quran rapat dengan Quran dengan suratul Al-Qiyamah insya-Allah Taala. Itulah pada malam ni dengan masa yang sikap dah insya-Allah Taala mudah-mudahan kita 3 ayat kita ambil pada malam ni. InsyaAllah kita masih berada lagi banyak ayat lagi kita akan tengok berkenaan dengan kiamat yang Allah Taala cerita kepada kita. Pada malam ni salah dan silap maaf pada saya, apa yang betul insya-Allah boleh terima. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.